Satu segmen yang memang dinantikan ramai, segmen wawancara secara virtual. Kita ni ingin bertanyakan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan Majlis Convocation 2021 Universiti Teknologi Brunei. Jadi kita akan bersama dengan narasumber kita Yang Mulia Puan Hajah Dayang Siti Asmalati Bolkini binti Haji Ahmad. Kita percaya beliau sudah pun berada di hujung talian ketika ini. Apa kata kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Apa khabar kabarnya hari ini? Puan? Sehat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Jadi kita melihat Puan amat cantik sekali Memang hari ini. rakan penerbit pun memuji ya. Rakan penerbit Kecantikan. pun memuji Alhamdulillah. sangat cantik Alhamdulillah. Puan hari ini. Jadi Ya, kerana semuanya wanita pada pagi ini, saya serahkanlah dulu pada wanita. Silakan, betul silakan. sekali. Jadi untuk topik kita pada hari ini, Majlis Convocation 2021 Universiti Teknologi Brunei. Bila ni Puan, majlis ini akan diadakan dan mungkin Puan dapat mengungsikan atur cara susunan majlis tersebut. Silakan. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Daud dan Puan Nadira. Mula-mula sekali bagi pihak universiti dan jawatan kuasa kerja Majlis Convocation 2021 UTB, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak RTB dan Rampai Pagi khususnya di atas peluang temu bual ini untuk mengongsikan beberapa informasi mengenai dengan majlis yang akan diadakan nanti insya-Allah. Majlis Convocation 2021 UTB akan dilangsungkan pada hari Sabtu 11 Rejab 1443 Hijriah bersamaan 12 Februari 2022 Masihi bertempat di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Jadinya bukan sahaja bakal graduan dan ahli keluarga mereka, malah seluruh warga UTB turut sama menanti-nantikan hari yang penuh bersejarah ini. Menyentuh mengenai dengan atur cara pada hari tersebut, saya akan cuba mengongsikan di sini secara sepintas lalu. Para bakal graduan dan para ibu bapa penjaga akan mula hadir pada jam 6.15 pagi. Para bakal graduan akan berarak masuk ke dalam dewan pada jam 9.10 pagi. Ini diikuti dengan perarakan besar yang terdiri daripada ahli-ahli akademik, ahli-ahli senat, pegawai-pegawai utama UTB dan ahli-ahli majlis UTB. Beberapa ketika setelah itu, ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor Universiti Teknologi Brunei, beserta duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muqtadi Billah, Ibni ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Pro-Chancellor UTB dijangka berangkat tiba di Pusat Persidangan Antarabangsa. Sejurus selepas itu surah Al-Fatihah akan dibacakan. Keberangkatan perarakan Chancellor UTB akan berlangsung tidak lama selepas itu. Majlis akan bermula dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan intisarinya dan diikuti dengan sembah alu-aluan daripada Naib Chancellor UTB Yang Mulia Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman. Selepas itu insya-Allah kita akan sama-sama berpeluang mendengarkan dan menghayati titah Chancellor. Majlis pengurniaan ijazah Dr. Falsafah, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda akan menyusul selepas itu. Akhir sekali majlis akan ditutup dengan bacaan doa selamat insya-Allah. Iya, okey, itu dia secara ringkasnya namun sangat padat sekali penjelasan daripada Puan Hajah. Baik, untuk berikutnya Puan Hajah, kita ingin mengetahui, jadi berapa ramaikah graduan yang bakal menerima ijazah, iaitu ijazah mereka pada majlis tersebut, dan mungkin dapat dijelaskan apakah latar belakang mereka. Mungkin dapat dijelaskan untuk secara rincinya lah ya, silakan. Okay. Terima kasih Tuan Daud. Pada Majlis Convocation tahun ini, kita akan meraihkan seramai 423 orang, yang mana 6 orang adalah terdiri daripada ijazah Dr. Falsafah PhD. Saya juga ingin menambah, ini adalah kali pertama UTB mengeluarkan graduan ijazah Dr. Falsafah dalam jurusan pengurusan, rangkaian keselamatan komputer,
komputer dan sistem maklumat, kejuruteraan kimia dan kejuruteraan petroleum. 78 orang graduan daripada ijazah sarjana, yang mana 12 terdiri daripada program-program ijazah sarjana sains dalam bidang kejuruteraan, 61 dari bidang perdagangan, 4 daripada program-program ijazah sarjana dalam bidang perkomputeran dan informatik, 1 daripada program-program ijazah sarjana dalam bidang sains gunaan dan matematik. Manakala seramai 339 graduan ijazah sarjana muda juga turut diraikan, yang mana 115 orang adalah terdiri daripada program-program kejuruteraan, 83 orang dari program-program dalam bidang perdagangan, 74 orang daripada program ijazah sarjana muda dalam bidang perkomputeran dan informatik, 28 orang daripada program dalam bidang sains gunaan dan matematik, dan 39 orang daripada program ijazah sarjana muda dalam bidang reka bentuk. Saya juga ingin menambah Tuan bahawa pada tahun ini seramai 12 orang graduan dari pelajar antarabangsa akan menerima ijazah sijil sarjana muda mereka. Kewarganegaraan mereka adalah terdiri daripada negeri seperti Cameroon, Gambia, India, Indonesia, Malaysia dan Sudan. Terima kasih. Itulah sedikit sebab yang dikongsikan mengenai dengan jumlah graduan yang bakal menerima ijazah pada majlis tersebut. Jadi soalan seterusnya ni Puan, adakah majlis tersebut mempunyai apa-apa persediaan? Jadi mungkin Puan dapat mengongsikan apa sahaja persediaan yang telah dirancang untuk majlis tersebut. Bagaimana Puan? Okey, terima kasih Puan Nadira. Dari segi persediaan, memandangkan situasi pandemik COVID-19, beberapa langkah dan pencegahan selaras dengan garis panduan dari Kementerian Kesihatan akan dijalankan. Di antara langkah-langkah tersebut termasuklah seperti biasa, kita ni membuat pemeriksaan suhu badan, memberikan bukti memenuhi 2 dos vaksinasi COVID-19 serta mempunyai kod hijau atau kuning dan tidak mengalami simptom tidak sihat sahaja yang dibenarkan untuk terlibat dengan majlis convocation. Mereka yang terlibat adalah diwajibkan untuk menjalani ujian ART setibanya mereka ni sampai di pusat persidangan antarabangsa Berakas. Adalah diingatkan juga mereka ini untuk hadir seawal mungkin bagi membolehkan ujian ART-nya selesai pada masa yang ditetapkan. Mereka juga dikehendaki untuk menunjukkan keputusan negatif ART kepada pegawai dan kaki tangan yang bertugas sebelum beredar ke dalam Dewan. Plakat akan diberikan bagi menandakan ujian ART adalah negatif. Jika ujian adalah art atau adalah positif, graduan atau jemputan tidak dibenarkan sama sekali untuk masuk ke dalam Dewan. Semua yang berkenaan juga diminta untuk mematuhi langkah pencegahan COVID-19 yang dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan pada setiap masa, seperti memastikan keadaan diri yang sentiasa bersih, penjarakan fizikal dan sentiasa memakai sungkup muka. Tujuan langkah-langkah dan garis panduan ini diadakan adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan semua yang terlibat dalam majlis bersejarah itu nanti dan memastikan semua perancangan akan dapat dilaksanakan dengan lancar insya-Allah. Baik, setelah kita mengetahui akan panduan-panduan keselamatan ataupun perkara-perkara penting mengenai dengan SOP, ingin juga kita ketahui mengenai dengan acara-acara susulan bagi majlis convocation tersebut. Mungkin kami ingin mengetahui juga apakah yang telah pun dirancangkan oleh pihak Puan sendiri. Silakan. Okey, terima kasih Tuan. Sama. Satu majlis berasingkan bagi meraihkan kejayaan para graduan dan khususnya mengiktiraf graduan-graduan yang telah menunjukkan kecemerlangan mereka dalam bidang akademik akan diadakan. Majlis Anugerah Cemerlang UTB ini akan diadakan pada hari Isnin 21 Februari 2024 bertempat di Royal Berkshire Royal Brunei Polo and Riding Club Jurudong. Sebanyak 36 anugerah graduan cemerlang akan disumbangkan oleh pelbagai pihak industri akan disampaikan pada majlis tersebut. Alhamdulillah ini secara tidak langsung juga menunjukkan kepercayaan pihak industri pada graduan-graduan kelahiran Universiti Teknologi Brunei.
Dan di dalam situasi kita kini berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, Puan, Inda semua ahli keluarga ataupun kawan-kawan dapat menghadiri majlis tersebut. Betul. Jadi mungkin dapat ditanyakan, adakah Inda akan dilangsungkan acara tersebut secara live di mana-mana social media platform atau bagaimana, Puan? Bagaimana jika mereka ingin menyaksikannya dari rumah? Okey, selain daripada siaran langsung dari RTB, UTB juga akan mensiarkan acara Majlis Convocation ini melalui Instagram, Instagram University Technology Brunei, bagi keluarga, teman-teman dan juga siapa sajalah yang ingin menyaksikan acara yang penuh bersejarah ini, insya-Allah. Ya, jadi mungkin akhir sekali ya, Puan ada apa-apa pesanan untuk bakal-bakal graduan yang terlibat dalam Majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei ini, khususnya bagi graduan-graduan tersebut yang akan diraikan nanti. Silakan, Puan. Okey, terima kasih Puan Nadira. Akhir sekali saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para bakal graduan kerana telah berjaya menamatkan pengajian masing-masing di UTB. Mudah-mudahan segala ilmu, kemahiran dan kematangan yang diperolehi di UTB akan dapat digunakan sepenuhnya untuk menyumbangkan bakti kepada agama, tanah air, bangsa dan juga masyarakat sekeliling, insya-Allah. Janganlah ketani melihat convocation ini sebagai penyudah usaha menuntut ilmu, malah menambah baik kemahiran profesional ketani. Bahkan lihatlah ia sebagai titik permulaan bagi pengajian sepanjang hayat. Ucapan syabas juga tidak harus dilupakan buat keluarga para graduan, terutama ibu bapa yang sentiasa menyokong dan memberi galakan dan berdoa bagi para bakal graduan ketanian di sepanjang pengajian mereka. Terima kasih. Itulah ya sedikit sebanyak dikongsikan pesanan Puan sendiri bagi graduan-graduan Universiti Teknologi Brunei. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan pada Puan sendiri berkesudian datang ke dalam rancangan Rampai Pagi mengetengahkan mengenai dengan topik kita pada hari ini. InsyaAllah Puan, jika ada kesempatan kita akan bersua lagi ya. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.